الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah muslimin muslimat sekalian, kita sambung buku surat 30 lah. Buku surat 30 surah Yusuf ayat tiga, kemudian surah Kahfi ayat 6 dan 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ayat 6 surah Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kemudian ayat 110 surah Kahfi juga. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Amin ya rabbal alamin. Ayat 103 surah Yusuf. Wa ma aktsarun nas. Ma dengan makna tidak. Ma aktsarun nas. Dia terjemah di bawah tu, dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman. Dia terjemah umum lah tu. Kalau kita kata ma, tidaklah, aktsarun nas, kebanyakan manusia. Aksar, kalau kasir banyak, aksar maknanya lebih pada separuh, aksar makna kasir. Kalau kita kata ada 100, mungkin dalam yang beriman dalam 40 gitu je lah, kan? Itu salah satu maknanya. Sebab tu dia terjemah dan sebahagian besar, maknanya lebih pada separuh tidak beriman. Walau harasta, ta tu anta tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada Rasul. Kalau harastu, ana harastu. Kalau anta harasta. Jadi di sini Allah bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengesahkan tentang perjuangan Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf. Dalam ayat-ayat sebelum ayat 103 ni, Allah telah menceritakan tentang Yusuf, kan? Bagaimana Yusuf daripada awal dia dibuang oleh adik-adik dia ke dalam perigi, kemudian dia diambil oleh dia panggil orang musafir, kemudian dijual ke Mesir, kemudian begitulah kisah Yusuf, sehinggalah Yusuf menjadi menteri, kemudian jadi Perdana Menteri, sehinggalah adik-adik dia dan ayah dia dibawa ke Mesir. Kisah panjang tentang surah Yusuf ini. Jadi kisah ini kenapa dikisahkan kepada Nabi sampai secara detail kisah Yusuf ni? Dikatakan dalam Ibnu Katsir dan juga Qurtubi mengatakan bahawa dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy dan ahli kitab, mereka mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Muhammad, kalau benar kamu Nabi, pasti kamu tahu tentang Yusuf, tentang kisah Yusuf alaihissalam. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi kisah Yusuf secara panjang lebar. Harap-harap mereka ini, orang ahli Yahudi dan juga orang musyrik Mekah ni, semua berimanlah sebab dia tanya soalan, dijawabnya dengan begitu detail. Tiba-tiba tak ramai yang beriman. Yang dengar, kita kata dengar 100 orang, 2 orang yang beriman. Padahal berita tu cukup jelas dah. Allahu Akbar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala selepas menceritakan berita itu, Allah kata, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebahagian besar tidak beriman kepada engkau walaupun engkau begitu haras, bersungguh-sungguh untuk pastikan mereka beriman. Itu kisahnya. Di sudut ayat muslimin muslimat, ayat ni kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata gini, wa ma aktsarun nasi bimu'minin. Itu ayat dia tu. Bimu'minin tu asalnya berada selepas An-Nas. Wa ma aktsarun nasi bimu'minin. Sebahagian besar manusia tidak beriman. Walau harasta, walaupun engkau bersungguh-sungguh. Nah, asalnya begitu. Dari sudut tartib ayat, dia mukmin itu duduk selepas An-Nas. Tetapi kenapa dilewatkan? Ini special Qurannya. Special Quran. Kalau benda tu penting,
yang belakang dia letak depan. Itu benda, kalau benda penting. Jadi apa yang penting di sini? Iaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita cerita pasal akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ni antara akhlak yang paling penting kita ikut ialah dia semangat. Semangat. Kan? Semangat itu haris. Ayat semalam kita baca muka surat 29 tu kan. Surah apa? Laqad ja'akum, surah Taubah ayat 128 tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum, ayat 3 tu. Harisun alaikum. Haris ialah sifat Nabi. Haris isim fa'il. Seorang yang begitu bersungguh-sungguh, yang bersemangat tinggi. Termasuklah dalam dakwah dia. Dalam ayat hari ini, dia begitu bersungguh-sungguh membaca kisah Yusuf kepada orang musyrikin Mekah, dan bersungguh-sungguh membaca kisah Yusuf kepada ahli kitab Yahudi Nasrani di Mekah Madinah. Tetapi alangkah kecewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka, orang kata, mendengar kisah Yusuf, yang mereka tanya hanya ingin tahu saja, nak uji saja, tak nak beriman. Itulah yang disebut di sini. Cuma kita nak belajar di sini akhlak Rasulullah walau harasta. Dan satunya Allah menggunakan haris tadi menunjukkan sifat Nabi. Harasta ni perbuatan Nabi. Harasta ni perbuatan Nabi, fi'il madhi. Yang pertama dalam ayat ni. Yang kedua, ayat ni sepatutnya walau harasta ni duduk akhir. Duduk akhir. Ayat asalnya wama aktsarun nasi bimu'minin walau harasta. Asal ayatnya wama aktsarun nasi bimu'minin walau harasta. Itu ayat kita lah, ayat biasa. Tetapi ayat Quran dia tukar tempat, walau harasta duduk tengah-tengah. Okey, sebab apa? Sebab pentingnya akhlak Nabi. Pentingnya kita nak faham akhlak Rasulullah, iaitu kesungguhan dalam berdakwah. Kita sejauh mana kita bersungguh dalam berdakwah kita? Kalau kita jumpa dengan orang yang tak sembahyang, happy jaga kita, ataupun kita bersedih seperti mana Nabi kita sedih sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita tengok orang kemuahan nak siapa aku tak tahu, tak kisah. Tak, Nabi dia tengok mana-mana orang yang tidak beriman, dia rasa sedih sehingga dia bersemangat untuk beritahu. Ditanya dengan soalan yang begitu mencabar tentang kisah Yusuf, Allah bantu dengan wahyu. Kemudian dia cerita satu persatu. Lama tu nak cerita kisah Yusuf pada Yahudi tu, bukan pendek-pendek tu. Tapi disabarnya, diharapkan ada yang menerima sebahagian besarnya, tapi tak, kebanyakannya menolak, hanya untuk menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok penderitaan yang dihadapi oleh Nabi dalam berdakwah. Tapi Nabi tidak kecewa. Nabi tidak kecewa. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan ambil itulah maknanya walau harasta. Dalam ayat ini, dalam ayat Taubah 128 ialah harisan. Harisan itu ialah sifat dia. Harasta ialah perbuatan. Memang Nabi praktis dari sudut kesungguhan itu. Itu je lah. Kalau tuan-tuan nak rujuk, ada yang berkaitan ialah surah Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116 ada ayat yang kaitanlah dengan ni. Satu 16 Okey, ada muka surat
142. Wa in tuti' aktsaran nasa aktsara, okey, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Ni maknanya dakwah tetap dakwah, tapi kita tak boleh nak orang kata mengharapkan sangatlah, sebab bab hidayah ni bab Allah. Jika kamu dalam ayat ni, jika in tutek tu anta tu rujuk pada Nabi. Kalau kamu ikut, dalam terjemah tu dia kata, dan jika engkau mengikut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, pasti mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Wa in tuti' tu anta Rasulullah lah. Aktsara, sebahagian besar. Aktsara ni sebahagian besar. Man, orang-orang yang ada di bumi ni, dunia ni, kalau kita ikut dia, tidak ikut Allah, mereka buat apa kepada engkau? Yudilluka, mereka akan sesatkan engkau an sabilillah. Ini akhlak Rasulullah jugalah. Pada Nabi walau bagaimanapun dia dakwah, tapi dia tidak mudah untuk mengikuti orang lain. Jadi itulah akhlak. Seperti mana hari ini kadang-kadang kita bimbang juga, kalau kita tertekan, kita ikut akhlak-akhlak Yahudi seperti mana yang berlaku akhir-akhir ni. Baik, kita pergi kepada ayat 6 surah Kahfi. Fala'allaka, ada la'alla, 3 kalimah tu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, boleh jadi, maka boleh jadi engkau tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhi' ni dia panggil mencederakan, membunuh dirimu. Bakhi' engkau membunuh. Bakhi' ni seorang, macam alim, orang alim. Bakhi' orang yang membunuh nafsaka, diri engkau. Sebab apa? Kecewa. Ala asarihim, kerana asar ni maknanya kesan mereka, ataupun kita terjemah asar ni sebagai hasil. Kan dia ada berdakwah, tiba-tiba tak ada hasil. Baik aku matilah macam ni. Macam kisah Yunus kan, Nabi Yunus. Dia berdakwah, umat dia tak dengar, tak cakap apa, dengar cakap dia pun lari nak naik bahtera sehingga dia makan ikan tu. Ya, bakhi' nafsaka, kesan apa dia Nabi, apa ni, kemungkinan Nabi ni sedih sangat, khususan semasa kematian Khadijah, Abu Talib kan, sehingga dia di Isra' Mi'raj kan. Masa ni ya, masa Nabi terlalu bersedih dengan sikap kaum dia kan. Sebab apa? Illam yu'minu, kerana mereka tidak beriman bihadzal hadisi. Hadzal hadis ini ialah Al-Quran, bukan hadis Nabi ni. Al-hadis maknanya Al-Quran, makna dengan cerita ini, dengan berita. Sebab Quran juga hadis. Maksudnya Quran itu adalah cerita-cerita, hadis-hadis ni kalamullah. Al-hadis di sini dengan makna kalamullah. Jadi ini di antara kita tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kerja sehingga dia seolah-olah nak tak ingat diri. Tak ingat diri dia tu. Tidak ada orang kata kita ni ada rehat juga dah. Ada masa-masa kita nak happy. Rasulullah ni siapa dia seolah-olah nak cederakan diri dia, mengenangkan nasib umat dia. Allahu Akbar.
mengenangkan nasib umat dia. Kalau tak beriman orang ni macam manalah, mereka akan diazab nanti. Dia bukan, orang kata Nabi ni bukan sahaja dia sedih kerana dia tak beriman, kan? Bukan saja tak dia sedih itu kerana mereka tidak beriman, tapi dia sedih kerana saat Allah membalas besok, di hari akhirat besok. Macam mana dia nak tengok umat dia diazab di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan dia. Kalau dia tidak, orang kata haris, tidak bersungguh-sungguh berdakwah. Kita gitu juga tuan-tuan dengan keluarga kita, kan? Keluarga kita sejauh mana kita haris memastikan keluarga kita beriman. Kita ada adik-beradik 10 orang, ada di Kelantan, ada Terengganu, ada Pahang. Apa kita buat dengan mereka? Pastikan mereka ini semayang. Adik-beradik kita, anak saudara kita, sepupu sepapan kita. Pernahkah kita telefon, anak-anakmu kerana semayang belakang kau? Kan? Haris itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada Nabi